Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 12 Zulhijjah 1442 dikenali dengan nama Hari Tasyrik yang kedua bagi kebiasaan kita. Bagi jemaah haji, hari ini dikenal dengan nama Yaum Nafar Awal. Hari jemaah boleh berangkat awal keluar dari Mina, menamatkan kerja haji dia, mabit dan melontar di Jamrah. Alhamdulillah, para pelajar sekalian, hari ini juga bersama dengan 22/7/2021. Kita sambung pengajian kita dalam kitab yang risalah, nama dia Nurul Lum'ah fi Khasa'isil Jum'ah li Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah. Sambungan kita tentang ciri-ciri keistimewaan hari Jumaat berdasarkan hadis-hadis yang sahih dan juga yang tidak sahih, dan juga pandangan-pandangan dari kalangan sahabat dan lain-lainnya yang dikumpul oleh Imam Suyuti dalam risalah ini sebanyak 100 ciri keistimewaan. Jadi tidak peliklah, Suyuti dia kumpul saja, dia tidak syarat yang aku kumpulnya semuanya sahih. Dikumpul apa yang dikatakan, apa yang sampai kepada kita. Sambungan kita ciri keistimewaan yang as-saminah was-sittun. Ciri keistimewaan 68, iyadatul marid. Pergi ziarah orang sakit. Hari Jumaat ni ada kelebihan ziarah orang sakit pada hari Jumaat. Yang ke-69, menghadiri jenazah. Kita pergi, kalau ada orang mati, kita pergi melawat dan kita solat jenazah. 70, menghadiri pernikahan. Kalau ada orang kahwin, kita pergi hadir dan memerdekakan hambanya. Jadi semua ni 68, 69, 70. Semua itu dikumpul dalam satu riwayat saja. Dalam satu riwayat, akhrajat Tabarani an Abi Umamah. An Abi Umamah ruwiya anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man shalla al-jum'ah wa shama yawmahu wa 'ada maridan wa shahida janazatan wa shahida nikahan wajabat lahu al-jannah. Maksud dianya, sesiapa yang solat Jumaat kemudian dia berpuasa pada siangnya, menziarahi orang sakit, menghadiri jenazah, menghadiri pernikahan. Kita kalau ada orang kahwin, kita pergi hadir tempat orang kahwin. Apa jadi? Wajabat lahul jannah, maka dia akan mendapat syurga. Jadi hadis ni ada masalah ke tak ada masalah? Dari sudut sanadnya, dia panggil dari sudut sanadnya, tengok dalam takhrij hadis. Jadi ana baca kitab ni, ana terpaksa kena, dia panggil kena takhrij faham di hadis. Kata Al-Haythami, tuan-tuan tanda sikit. Qala Al-Haythami fi Al-Zawaid, Majma' Zawaid, rawahu At-Tabarani fil Awsat wa fihi riwayat Tabarani al-Awsat, dan salah seorang daripada rawi dia Muhammad Abu Hafs al-Ya'subi dhaif. Maknanya salah seorang daripada rawi dia dhaif, mana hadis itu tidak sahih. Dia tambah satu lagi, wa akhraja Abu Ya'la min hadisi Abi Sa'id wa zada wa tasaddaqa wa a'taqa. Abu Ya'la mengeluarkan dalam kitab dia, dia kata ada tambahan
daripada hadis Abu Sa'id menambah wa tasaddaqa wa ata, dan bersedekah serta memerdekakan hamba. Jadi kita ambil semua sekali ya. 68 sampai 70 tadi. Ada kata 68 sakit sekali dengan ziarah orang mati, tak tahulah dia punya nombor dia di sini. Yang pentingnya tetapi tidak menyebut menghadiri pernikahan. Mana dia kumpul dua hadis tu terkumpul lah cerita sani. Cuma kata di Al-Haythami kata dalam majma' dia, rawahu Abu Ya'la fi wa fi Ibnu Lahiyah wa fihi kalam. Qala fi al-Maqsad al-Ali wa fi isnadihi al-Wali bin Qais wa huwa maqbul. Wa Ibnu Lahiyah khalt ba'na ikhtiraqi kutubihi. Fal hadis, maka hadisnya ada riwayat lain. Riwayat lain yang lebih baik daripada ini. Riwayat Abu Sa'id Al-Khudri tadi yang kata di Abu Ya'la Al-Mawsili tadi, dia kata hadisnya khamsun. Yang ni tak ada dalam Suyuti, cuma nota kaki dia muhakkik letak. Khamsu man 'amilahunna fi yaumin kataballahu min ahli jannah. 5 perkara ni siapa dia boleh buat, maka Allah tulis dia ni dari kalangan ahli syurga. Tuan-tuan tanda lah hadis ni. Hadis ni kata man 'ada maridan, siapa dia pergi ziarah orang sakit, wa syahida janazah, pergi solat jenazah, wa sama yauman, dia puasa pada hari kan, wa raha yaumal jum'ah, pergi solat Jumaat awal-awal lagi, wa ataqa raqabah, dan memerdekakan hamba. Maka hadis ini rawahu Abu Sa'id Al-Khudri, dikeluar oleh Abu Ya'la dan Ibnu Hibban, wal lafzu lahu wad Dailami dalam Firdaus. Kata di muhakkik kepada Sahih At-Targhib wat Tarhib, dia kata sanad dia sahih. 5 perkara ni, cuma dia tak sebut. Macam hadis yang pertama tadi, siapa dia solat Jumaat kemudian dia pergi buat dia puasa dia. Jadi sedangkan puasa hari Jumaat saja itu ada masalah. Cuma hadis ini dia tak sebut, dia kata 5 perkara. Siapa dia melakukan 5 perkara ini, insya-Allah dia termasuk dalam ahli syurga. Cuma tidak nampak khusus kepada hari Jumaat sajalah. Wallahu alam. Itu yang diperbincangkan oleh para ulama Islam. Baik, kita pergi pada hadis lagi. Wa akhrajal Baihaqi fi Syu'abil Iman an Abi Hurairah. Al-Baihaqi pula Al-Baihaqi keluar dari dalam kitabnya Syu'abul Iman daripada Abu Hurairah, man asbaha, siapa dia pagi-pagi pada hari Jumaat puasa, pergi ziarah orang yang sakit, menyaksikan menghadiri solat jenazah, sedekah, faqad aujaba, maka dia tentaklah dia dapat syurga. Hadis ini dalam dhaif Al-Jami'us Saghir mengatakan sanad dia dhaif. Wa akhraja Ibnu Adi wal Baihaqi fi Syu'ab an Jabir bin Abdullah, diriwayatkan oleh dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, man asbaha, siapa dia berpuasa pada hari Jumaat, pergi ziarah orang sakit, wa at'ama miskinan, ada tambahan lagi, bagi makan orang miskin, wa syayya' janazah, dan dia juga mengikuti mengiringi jenazah, ya lam yatba'hu zambun, kemudian dia tak buat dosa lepas pada tu, lam yatba'hu zambun 40 sanah. Mana dia tak berdosa lepas itu 40 tahun. Qala al-Baihaqi hadza yuakkid hadis Abi Hurairah. Dia kata hadis yang kedua ni menguatkan hadis Abi Hurairah tadi, tapi kilahuma dhaif. Dua-dua tu dhaif belaka, tidak sahih. Kata di muhakkik bal, apa dia kata bal, yang pertama tadi dhaif, yang kedua ni maudhu', teruk lagi daripada dhaif. Kita kata wallahu alam lah. Sebab dia kata tak berdosa dia selama 40 tahun dah. Jadi banyak hadis-hadis ni yang menyebut kepada kita perkara tersebut. Tuan-tuan yang boleh pergi ziarah orang sakit tu pergi je lah, kan? Jangan duk kait dengan hadis hari Jumaat ni, sebab banyak sangat masalah yang kita menghadapi untuk nak isbatkan hadis ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik para pelajar sekalian, kita berpindah pula kepada ciri keistimewaan yang 71. Ciri keistimewaan 71, apa dia kata?
zikir yang dibaca pada malam dan hari Jumaat. Ada zikir khas dibaca pada malam dan hari Jumaat. Apa dia zikir ni? Tengok hadis. Akhrajal Baihaqi. Al-Baihaqi mengeluarkan hadis ini dalam Syu'abil Iman daripada Anas. Diriwayatkan Nabi kita bersabda, man qala hadhil kalimat sab'a marrat. Siapa dia baca zikir ni 7 kali pada malam Jumaat, famata fi tilkal lailah, dia mati malam tu masuk syurga. Siapa dia baca pada siang harinya 7 kali juga, kan? Mati pada siangnya masuk syurga. Apa hadis tu? Hadis dianya hadis Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar ni jelas dah hadis tu, kan? Hadis yang sahih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ibnu amatik wa fi qabdatika wa nasiyati biyadika amsaytu ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u bi ni'matika wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi hadis ni baca 7 kali ni, apa dia apa huraian oleh para ulama. Tengok dia punya nota kaki dia, nota ujung dia kata hadis hadis macam ni 342. Hadis ini disebut dalam At-Targhib wa Tarhib daripada Syaddad bin Aus dengan lafaz lain. Lafaz dianya Sayyidul Istighfar. Lafaz dia Sayyidul Istighfar. Allahumma biasalah yang kita biasa tu. Biasa bacakan. Penghulu istighfar. Allahumma, ikut semua, ambil berkat baca. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana' abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Ini dalam lafaz Bukhari, a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Baik. Kata Nabi SAW, Iza qala hina yumsi. Siapa dia baca Sayyidul Istighfar ni pada waktu petang, kalau dia mati malam tu, dia baca dengan yakin, inilah keyakinan kita, dia masuk syurga. Ataupun kalau dia baca pagi, mati pada siangnya, masuk syurga. Hadis ni sahih, riwayat Bukhari. Cuma riwayat yang mengatakan 7 kali malam, 7 kali pagi itu hadis itu tidak dijumpai. Muhakkik kata lam a'thur alaih. Aku tak jumpa. Muhakkik yang kedua pun dia bawa mari hadis Sayyidul Istighfar sebab bacaannya hampir sama. Jadi kita kata Sayyidul Istighfar ni bukan syarat malam Jumaat sajalah. Bila-bila masa kita jadikan dia zikir pagi dan zikir petang. Sebab Nabi SAW bagi tahu siapa dia baca pagi, mati siangnya masuk syurga. Siapa baca petang, mati malamnya masuk syurga. Dua-dua kita kata dia cover zikir ni, Sayyidul Istighfar ni 12 jam. Baca pagi untuk siang, baca petang untuk malam. Tuan-tuan jangan lupa baca sebab jaminannya sahih, dikeluar oleh Imam Bukhari, makna hadis itu sahih. Kena baca. Yang 7 malam Jumaat ni tidak. Bacaan ada tapi riwayat tu cuma lafaz dia pelan sikit. Baiklah para pelajar sekalian. Kita berpindah kepada ciri keistimewaan yang ke-72. 72 digalakkan muncul untuk beribadat malam Jumaat. Jadi ada riwayat kata malam Jumaat ni kena muncul ibadat. Sebab itulah setengah orang ni malam Jumaat dia mesti pergi masjid lah. Kan? Pergi masjid bawa air lagi. Untuk apa? Nak ambil air Yasin.
sebab nak mandikan kereta baru beli ke, mandi motosikal ke, macam-macam dia punya i'tikad kan. Kita kata kita nak pergi masjid kerana nak solat. Alah, baiklah. Ciri yang ke-72, akhraja aidan al-Baihaqi. Al-Baihaqi meriwayatkan daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dia kata apa? Diriwayatkan ruya anna nabiy kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza zahara fi as-sayfi istahabba an yazhara lailatal jum'ah. Wa idza dakhala al-baita fi ash-shita istahabba an yadkhula al-baita lailatal jum'ah. Maksud dianya adalah Rasulullah diriwayatkan. Bila saya kata diriwayatkan, makna hadis itu lemah, dhaif. Itu kaedah yang dibawa oleh para ulama, kita kena kata ruwiya, diriwayatkan. Diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila keluar dari bilik untuk beribadat pada musim panas, baginda suka keluar pada malam Jumaat. Dan apabila masuki Kaabah untuk beribadat pada musim sejuk, baginda Nabi suka masuk Kaabah pada malam Jumaat. Jadi hadis ni dikeluar oleh Baihaqi dalam Syu'abil Iman, dalam Dhaif Al-Jami' mengatakan sanad dia dhaif. Mengikut muhakkik yang kedua kata, Al-Manawi berkata dalam Faidul Qadir, hadis ini telah diriwayat oleh Ibnu As-Sunni dan juga Abu Nu'aim dalam At-Tib An-Nabawi daripada Aisyah. Al-Baihaqi daripada dalam kitab Syu'abul Iman dengan lafaz tadilah. Cuma hadis itu dhaif. Kita berpindah pula kepada ciri yang ke berapa? 73. Ciri yang ke-73, tajuk dia apa? Tajuk dianya berjalan ke pasar selepas solat Jumaat. Selepas solat Jumaat, elok kita pergi ke pasar-pasar untuk apa? Untuk berdakwah kepada orang di pasar. Mana dalil dia? Ini dalil dia. Al-Imam At-Tabarani meriwayatkan daripada Abdullah bin Busr. Abdullah bin Busr seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa apabila selesai solat Jumaat, dia pun keluar dari masjid lalu berjalan-jalan di pasar sebentar. Kemudian kembali semula ke dalam masjid. Dia pergi dar fi suq sa'ah, thumma raja'a ila masjid. Mula dia pergi, bukan pergi tengok saja, pergi dakwah-dakwah, tanya khabar orang lah, manakala betul lah hadis tu. Kemudian kembali semula ke dalam masjid, lalu dia ditanya, kenapa tuan lakukan ini? Pergi pasar, pusing balik masjid. Dia menjawab, ra'aitu sayyidal mursalina yaf'aluhu. Saya pernah melihat penghulu para rasul melakukannya. Aku tengok penghulu rasul melakukannya. Kata di Haythami dalam Majma' rawahu Tabarani fil Kabir wa Abdullah Al-Hayrani dha'ahu Yahya bin Qattan. Kata di Al-A'zami dalam Sahih Ibn Khuzaimah, isnaduhu dhaif. Hadis ini juga dhaif. Baik, Al-Imam Suyuti berkata, qultu, maknanya Suyuti kata, adalah hikmat perbuatan sahabat Nabi ini, Abdullah bin Busr ini, berdasarkan kepada ayat Quran, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Kan dalam surah Al-Jumu'ah tu Allah kata apa? Apabila sembahyang Jumaat telah selesai, bertebaranlah kamu di muka bumi dan kamu carilah sebahagian daripada limpah kurnia Allah. Limpah kurnia Allah tu maknanya rezeki Allah Ta'ala bagi kepada kamu. Surah Al-Jumu'ah ayat 10. Baik. Jadi betul, tepat ke kalau kita nak syahid dengan ayat ini, setiap kali lepas Jumaat kita kena pusing pasar ke macam mana? Ayat ini dibahas oleh ulama usul
Mereka mengatakan al-amru ba'dal hazri yadulu 'alal ibahah. Ayat ni kan, sebelum daripada ayat ini Allah SWT larang kita berjual beli apabila sudah azan untuk solat Jumaat. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Apabila azan pada hari Jumaat, tinggalkanlah jual beli, pergi mengingati Allah Azza wa Jalla dan tinggalkan jual beli. Jadi ayat itu larang. Kata di para ulama, apabila sudah azan Jumaat, khatib sudah di mimbar, haram berjual beli pada ketika itu. Mari ayat ni pula, fa idza qudiyatis salatu fantashiru. Apabila selesai solat, pergi ya. Ini ulama usul kata, arahan selepas larangan menunjuk kepada keharusan, bukan tunjuk pada wajib. Jadi kita kata, oleh kerana hadis ni pun tidak sahih, maka tidaklah tetap satu sunnah setiap selepas solat kita kena pusing-pusing kedai. Kalau kebetulan masjid kita ni masjid besar macam Masjid Madinah tu kan, kita keluar nak balik hotel kita memang ada kedai tu, lalu tak ada masalah. Tapi kalau khosak macam saya di sini, masjid kita sini jauh dengan pasar, kena pergi lah, tidak menjadi satu keperluan dalam saat itu. Wallahu alam. Baik para pelajar sekalian, kita berpindah kepada ciri keistimewaan yang ke-rabi'ah was-sab'un, yang ke-74. 74, apa dia hadisnya? Intizarul asri ba'daha. Menunggu salat asar setelah sembahyang Jumaat, pahala dia menyamai satu umrah. Masya Allah. Tuan-tuan nak pergi solat Jumaat, makan nasi kenyang-kenyang. Kalau kebetulan bulan Ramadan, tak ada masalah lah kita. Kan, kalau tidak Ramadan, kita makan nasi siap-siap. Sudah solat Jumaat, kita duduk di masjid, berzikir, berselawat sampai ke asar. Boleh pahala. Boleh pahala sekali umrah. Cuma kita nak tahu juga hadis ni macam mana dia punya sahih tak sahih kan. Akhrajal Baihaqi, Al-Imam Baihaqi mengeluarkan dalam Syu'abul Iman an Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi dengan sin radhiyallahu anhu qala. Maknanya ruwiya, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lakum fi kulli jumu'atin hajjatan wa umratan. Sesungguhnya kamu boleh mendapat satu pahala haji dan juga pahala umrah. Bila? Fal hajjatu al hijratu ilal jumu'ati. Pahala haji ialah dengan pemergian kamu untuk menunaikan sembahyang Jumaat, boleh pahala haji. Al-Hujairah, maaf. Bahasa terjemahan ni salah. Al-Hujairatu ada ya sini. Bukan hijrah, hujairah mana pergi awal lah ke masjid. Wal umratu pula, boleh pahala umrah pula, intizarul asri ba'dal jum'ati. Kita boleh pahala umrah kalau kita menunggu solat asar selepas solat Jumaat, jangan balik. Apa penilaian hadis ini? Tengok nota, kata nota 347. Dia kata apa? Hadzal zakarahu al-Fatani fi tazkiratil mawdu'at. Dan dalam muhakkik ni kata 347 disebut oleh Baihaqi dalam Sunan daripada Sahal, diriwayat juga oleh Abu Ahmad bin Adi Al-Hafiz daripada Al-Qasim bin Abdullah bin Mahdi. Hadis ini diriwayat oleh Abu Al-Qasim, beliau meriwayatkannya daripada Abu Ma'syar daripada Nafi' bin Umar secara marfu'. Kesemua sanadnya dhaif. Kesimpulannya hadis itu dhaif lah, senang. Tidak sahih. Baik. Ramai dah tadi nak tunggu Jumaat kan. Berasa nak pergi solat Jumaat tak balik-balik dah pahala ni. Tapi apa boleh buat? Dalam riwayat lain pula, Al-Fatani sebut tadi daripada Anas, dia kata fihi Husain bin Daud Al-Balkhi.
Husain bin Daud ni rawi dia tidak thiqah. Dia banyakkan naskah yang dia simpan, yang diriwayat maudhu'ah, hadis palsu dalam tu. Jadi kita ambil yang pertama tadi kata dhaif pun rendah sikit daripada palsu berat lagi kan. Baik. Kita pergi kepada satu hadis yang masyhur di kalangan sebahagian pelajar-pelajar tahfiz. Yang ni kena ambil. Hadis dia panggil hadis solat sunat menguatkan hafalan. Salatu al-hifzi. Solat apa? Solat hifzil Quran. Masyhur lah. Budak-budak tahfiz bahagiannya ada buat. Ada yang tak buat, ada yang tak tahu, ada yang malas, dia dua tiga kategori ada. Solat ini solat hifzul Quran pada malam Jumaat. Macam mana dengan hadis dia? Anda dulu. Akhrajat Tirmizi wal Hakim wal Baihaqi fi da'awat an Ibn Abbas. Anna Aliyan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Tirmizi, Al-Hakim, Al-Baihaqi dalam kitab Ad-Da'awat telah meriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Diceritakan. Saya tak diceritakan sebab hadis ini tidak sahih. Hadis ini tidak sahih. Kalau tuan-tuan tak tulis pun tidak jadi masalah. Diceritakan bahawa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pergi mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata tafallat hadzal Quran min sadri. Tafallat makna Quran ini telah hilang daripada dada saya. Dan saya tidak mampu untuk menjaganya. Makna yang kita hafal tu hilang. Bagaimana nak buat? Lalu diriwayatkan Nabi pun bersabda, ala u'allimuka kalimatin Ali, biarlah aku ajar kamu tentang beberapa bacaan yang akan memberikan manfaatnya kepadamu dan ia juga boleh memberi manfaatnya kepada orang yang engkau ajarkan. Siapa dia kamu nak ajarlah. Serta ia boleh mengekalkan apa yang engkau pelajari dalam dadamu. Maknanya kalau kita baca buat solat sunat ni, yang kita hafal tu ingat molek. Semua kita berhajat kepada solat sunat ni kan. Kenapa tak berhajat? Iaitu apabila tiba malam Jumaat, jika engkau sanggup bangun sepertiga akhir malam, baguslah. Maka itulah ketika yang disaksikan keistimewaannya dan diperkenankan doa. Saudaraku Nabi Yaqub pernah berkata kepada anak-anaknya, "Sta'asawfa astaghfiru lakum rabbi." Aku akan memohon kepada Tuhanku supaya kamu diampunkan. Dan kemudian dia berkata, sehinggalah tiba malam Jumaat. Dia nak tunggu malam Jumaat ni. Bila tiba malam Jumaat, baik. Tetapi jika engkau tidak sanggup bangun akhir malam, tidur kuat, tidur mati kata orang, bangunlah pada pertengahannya. Jika engkau tidak sanggup juga, maka bangunlah pada permulaannya. Mana selepas solat Isya tu, semaya selalulah. Lalu sembahyanglah 4 rakaat. Pada rakaat pertama baca surah Al-Fatihah dan surah Yasin. Pada rakaat yang pertama baca rakaat yang kedua baca surah Al-Fatihah, surah Ad-Dukhan. Pada rakaat yang ketiga baca surah Al-Fatihah dan Alif Lam Mim Tanzil Sajadah. Pada rakaat yang keempat baca surah Al-Fatihah dan surah Tabarak Al-Mufassal. Apabila engkau selesai baca tasyahud, maka pujilah Allah. Mana bila kita nak doa, kita kena puji Allah dulu kan. Kita kena puji Allah Azza wa Jalla. Kemudian perelokkan pujian-pujian itu kepadanya, serta bacalah selawat ke atasku dan perelokkan selawat itu. Baca selawat Ibrahimi. Bacalah juga selawat ke atas para nabi serta mohonlah keampunan Allah dan orang mukmin dan mukminat dan untuk saudara-saudaramu yang beriman terlebih dahulu daripadamu. Kita kena baca dulu, tawassul dulu dengan doa-doa kita ni. Kemudian bacalah doa ni. Doa ni menarik tuan-tuan. Doa ni kalau kita tidak sandarkan kepada riwayat hadis ni, satu sebagai doa memang cantik. Allahumma arhamni bitarkil ma'asi abadan ma abqaitani. Warhamni an atakallafa ma la ya'nini.
warzuqni husnan nazari fima yurdika anni. Panjang doa ni. Kan saya terjemah yang awal je lah supaya tuan-tuan terliur nak berdoa. Ya Allah, kasihanilah aku dengan menggerakkan agar aku meninggalkan segala maksiat selama aku masih hidup. Itu saya kata cantik. Kasihanilah aku supaya aku tidak melakukan apa yang tidak aku perlukan. Maknanya benda yang tak perlu pada kita, jangan duk sibuk-sibuk. Macam kita hari ni banyak menyibuk ni. Semua benda kita nak ulah belaka. Kan? Mari isu Palestin pun nak ulas. Mari isu orang ni pun nak ulah, macam kita tahu belaka. Kata orang kita ni bertaraf, profesor serba tahu. Tak usah ulah lah kalau tak tahu. Mereka yang terlibat, terpaksalah dia kena bercakap. Sama ada nak membetulkan perkara yang hak ataupun nak membela diri sendiri. Dia dua tu ya kan. Jadi kita jangan campur. Dan tidak melakukan apa yang tidak aku perlukan, dan limpah kurniakanlah kepadaku tanggapan baik kepada segala apa yang engkau redai untukmu. Panjanglah doa ni sampai kepada wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini doa dia panjang sekali. Habis doa, saya skip itu. Panjang doa ni. Lakukanlah yang demikian selama 3, 5 atau 7 kali Jumaat. 5 kali, 7 kali, 3, 5, 7 kali Jumaat. Dengan izin Allah, demi Tuhan yang membangkitkanku dengan kebenaran, seorang mukmin itu sekali-kali tidak akan tersalah lagi doanya, pasti akan dikabulkan. Maknanya lepas pada ni, ma'akhta'a mu'min. Hafalan dia pun jadi kuat. Hafalan dia akan jadi kuat, dia ingat belaka dia hafal tu. Ni dengar ni. Mana dah hafal Quran tak ingat tu mai sini. Baik. Qala Ibnu Abbas pun bersumpah dalam riwayat ni lah, demi Allah, Ali telah melakukannya sebanyak 5 atau 7 kali Jumaat. Kemudian beliau menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam majlis yang serupa sambil berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya pada masa-masa yang lalu saya tidak mampu mengingati 4 ayat atau seumpamanya. Apabila saya membacanya serta menghafalnya, kemudian ia hilang. Akan tetapi selepas sekarang aku mempelajari 40 ayat dan seumpamanya, lalu apabila aku membacanya sendiri, maka seakan-akan kitab Allah berada di hadapan kedua mataku. Sebelum ini aku juga pernah mendengar hadis, dan apabila aku mengulanginya, ianya hilang daripada ingatanku. Akan tetapi sekarang aku mendengar berbagai hadis, dan apabila aku menceritakannya, aku tidak satu huruf pun yang tercicir. Apa respon Nabi dalam hadis, dalam cerita ni lah. Ketika itu baginda pun bersabda, mu'minun warabbil Ka'bah. Maksudnya, demi Tuhan Ka'bah, engkaulah seorang mukmin. Baik, ceritanya sedap, hadis berpanjang-panjang. Apa dia sanad hadis ni? Tuan-tuan tengok. Hazal hadis yang panjang ni dipanggil hadis hifzul Quran ni, yang dibaca oleh sebahagian daripada pelajar-pelajar kita ni. Kata di ulama hadis yang mengkaji hadis ni, dia kata hadis munkar fi istihbab salati khassa li hifzil Quran Karim. Jadi hadis ni kata di para ulama, hadis munkar la yasih. Hadis munkar tidak sahih. Panjanglah perbahasan dianya. Bahkan asyara as-Suyuti dalam kitab Al-Jami' as-Saghir ila anna al-hadith rawahu at-Tirmizi wal Hakim wa Tabani Ibn Abbas. Wa qala awradahu Ibnu al-Jauzi fil Mawdu'at. Ibnu al-Jauzi masuk dalam hadis dalam kitab dia Mawdu'at. Falam Yusuf, dia kata tak sampai mawdu'. Panjang perbahasannya. Yang pentingnya para jemaah sekalian, hadis hifzul Quran ini tidak sahih. Kalau sahih, semua pelajar-pelajar masuk tahfiznya kena mula dengan hak ni dulu. Kita akan motivasi dia 7 malam Jumaat kita baca hak ni, tapi tidaklah doa tadi ada sebahagiannya cantik. Boleh kita ambil jadi doa.
terutama sekali di awal-awal tu, supaya kita baca doa, ataupun cuma tak boleh kita nak apa ni, nak sandarkan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para pelajar sekalian, itu beberapa hadis yang menyebut tentang kedudukan hadis, dia panggil hifz. Panjang lagi lah perbahasan ulamanya, saya ambil ringkas-ringkasnya. Ambil kesimpulannya, kalau kita nak ambil lagi sukar kan. Baik, kita berpindah pula kepada hadis lain pula. Masalah yang ke-76, ziaratul kubur. Cerita ziarah kubur ni. Ziarah kubur pada hari Jumaat dan malam Jumaat. Hari Jumaat dengan malam Jumaat ni apa kelebihan dia? Akhraja Al-Hakim At-Tabarani, kita Al-Awsat telah mentakhrijkan daripada Abu Hurairah. Dan Al-Hakim At-Tirmizi dalam kitabnya Nawadiril Usul. Tuan-tuan kena ingat, Hakim Tirmizi ni dalam kitab Nawadiril Usul, bukan Al-Imam Tirmizi. Imam Tirmizi tu masyhur. Yang kita kata ni Al-Hakim At-Tirmizi. Ini orang lain ni. Kitab Nawadiril Usul tu banyaklah cerita-cerita yang pelik-pelik dekat situ. Cerita yang pelik dalam kitab Nawadiril Usul. Baik. Apa dia kata? Wat-Tabarani fil Awsat an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan Nabi kita bersabda, man zara qabra abawaihi. Siapa dia? Man zara qabra abawaihi au ahadihima fi kulli jum'atin ghufira lahu wa kutiba barran. Sesiapa yang menziarahi kubur kedua ibu bapanya atau salah seorang daripada keduanya pada setiap Jumaat, setiap hari Jumaat dia ziarah kubur, maka dia diberi keampunan dan dia dicatatkan sebagai seorang anak yang berbakti pada ibu bapa. Sedaplah kita dengar kan. Cuma bagaimana kata di ulama, cuba lihat komentar Al-Manawi dalam kitabnya Faidul Qadir, dan dalam kitab Dhaif Al-Jami'us Saghir dan juga Silsilah Dhaifah, mengatakan hadis ini tidak sahih. Bahkan lebih teruk daripada itu, lebih rendah daripada mana. Tengok dalam muhakkik yang kedua pula kata apa. Al-Hafiz Al-Iraqi berkata dalam Takhrij Ihya, hadis ini dikeluar oleh Tabarani dalam As-Saghir dan Al-Awsat daripada Abu Hurairah. Dan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitab Al-Qubur daripada riwayat Muhammad bin Nu'man, dan dia telah meletakkan sebagai hadis marfu', sedangkan ialah hadis mu'dal. Dan Muhammad bin Nu'man pula adalah majhul, perawi yang tidak dikenali. Manakala gurunya pada pendapat At-Tabarani adalah matruk, perawi yang disisihkan, maknanya orang tak ambil dengan dia. Jadi jadi kalau kita tengok pada rawi-rawi dia tu, ada setengah ulama hadis mengatakan hadis kelebihan ziarah kubur ibu bapa pada malam Jumaat, pada setiap hari Jumaat ini tidak sahih, dan ada yang mengatakan maudhu'. Sebab rawi-rawi dia tu terlalu teruk dia punya kedudukan. Jadi alhamdulillah para pelajar sekalian, kita pergilah, pergi ziarah lah kubur mak ayah kita ni bila-bila masa. Tapi kata orang jangan pergi musim PKP. Sebab apa jangan PKP? Nanti kena saman kan susah pula kita. Allahul musta'annya main saman-saman pula pergi ziarah kubur. Zaman nak kiamat ni kan. Kata apa? Baik. Yang ke 77, orang mati mengetahui ziarah orang hidup pada hari Jumaat. Kalau pergi ziarah hari Jumaat aja dia tahu, pergi ziarah hari lain tak tahu. Betul ke macam tu? Tengok dalam hadis ni. Akhraja Ibnu Abi Dunya wal Baihaqi. Ibnu Abi Dunya dan Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman
mengeluarkan hadis daripada Muhammad bin Wasi'. Muhammad bin Wasi' kata, balaghani, telah sampai kepada aku. Muhammad bin Wasi' ini seorang ulama. Dia bukan sahabat. Dia kata telah sampai kepada aku berita bahawa orang-orang yang mati mengetahui orang-orang yang menzahiri mereka pada hari Jumaat dan pada satu hari selepasnya. Makna hari Jumaat dengan hari Sabtu. Hari Sabtu. Kedua-dua juga meriwayatkan daripada Ad-Dhahhak katanya, siapa yang menziarahi satu-satu kuburan pada hari Sabtu sebelum terbit matahari, orang mati yang diziarahi itu mengetahui tentang ziarahnya itu. Kemudian ada orang bertanya, bagaimana boleh jadi demikian? Ad-Dhahhak menjawab, kerana kedudukan hari Jumaat masih dekat. Jadi hari Jumaat dengan Sabtu dekat, jadi dia pun tahu. Dia pun tahu bagaimana riwayat hadis ini. Jadi hadis ini bukan hadis lah. Ini kata-kata para ulama rahimahumullah. Dia kata balaghani, sampai kepada aku. Sampai kepada aku, tapi dia tak ada riwayat. Jadi kita mengatakan tidak ada hadis yang sahih yang mengatakan kelebihan pergi ziarah kubur pada hari Jumaat ataupun hari Jumaat yang orang mati. Sebab dalam hadis yang jelas, orang mati, mak ayah kita ke siapa, kalau kita pergi ziarah kubur dia tahu. Tak kira hari Jumaat, hari Sabtu, hari mana-mana pun sama. Dalilnya Nabi SAW apabila dia kebumikan jenazah kafir Quraisy yang mati dalam peperangan Badar, Nabi campak dalam qalib, dalam telaga di Badar. Nabi kita pergi ke kubur mereka pada malamnya. Nabi pergi tanya khabar. Puak-puaknya lawan aku ni. Puak-puaknya lawan aku ni. Apa yang kamu dapat? Nabi bercakap. Kata dia Sayyidina Umar, cakap apa Rasulullah dengan orang mati tu? Nabi kata, lah, dia tahu, dia dengar, tapi dia tak boleh jawab. Itu dalil bahawa orang mati tu kalau kita pergi ziarah kubur dia tahu, tapi dia tak boleh nak kenal. Tidak khusus pada malam Jumaat saja. Kita kata wallahu alam. Kebetulan riwayat ni pun tidaklah kata daripada Nabi, dia kata dia dengar aja. Dia dengar ada riwayat semikian. Baik, 354. Payahlah dia tak jauh dia punya. Baiklah, satu lagi hadis amalan orang hidup diperlihat pada hari Jumaat kepada keluarga mereka yang mati. Hari Jumaat je nampak, hari lain tak nampak. Hadis yang ke-78 dia punya 78 ciri 78 At-Tirmizi dan Al-Hakim. Kita kena Al-Hakim orang lain. Al-Hakim At-Tirmizi. Dalam Nawadir Usul banyak. Dia kata hadis daripada hadis Abdul Aziz daripada bapaknya datuknya, katanya tu'radul a'mal yaum al-Isnin wal Khamis. Hadis dibentangkan amalan pada hari Isnin dan Khamis. Setakat ni sahih. Setakat itu ada dalam riwayat Muslim. Kan sewaktu orang tanya Nabi kenapa Nabi puasa pada hari Isnin, Nabi kata sebab dibentangkan amalan sahih. Cuma wa tu'radu 'alal anbiya wa 'alal aba wal ummahat yaumal jum'ah fayafrahuna bihasanatihim wa tazdadu wujuhuhum bayadan wa isyraqan. Kemudian dibentangkan kepada para nabi, kepada bapa, kepada ibu pada hari Jumaat, lalu mereka bergembira dengan amal kebaikan orang hidup itu dan bertambah putih dan berserilah wajah mereka sebab dia tengok amalan anak-anak dia baik belaka. Kan? Baiklah, kata di muhakkik dia kata yang awal tu sahih daripada Muslim, kemudian yang akhir tu tak jadilah. Hadis 355. Imam Ahmad. Baik, hadis yang pertama itu dalam Dhaif Al-Jami' dia kata tidak sahih. Hadis kecuali yang awal tadi ya. Hadis hari bentang amal hari Isnin Khamis itu betul. Wa akhraja Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang jayyid. Ini Imam Suyuti menghukum hadis ini jayyid. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala
aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna a'mala bani Adam tu'radu 'ashiyata kulli khamis lailatul jum'ah fala yuqbalu 'amalu qati'ir rahim. Sesungguhnya amal anak cucu Adam manusia dibentangkan pada petang Khamis malam Jumaat, maka tidak akan diterima orang yang memutuskan silaturahim. Kita kata hadis ini ada dalam riwayat yang sudah jelas, iaitulah hadis tentang hadis diangkatkan amalan pada hari Senin dan Khamis illa musyahin, kecuali orang yang berkelahi. Maka hadis itu sahih. Kita kata alhamdulillah. Baiklah para pelajar sekalian, para jemaah sekalian, itulah setakat itu dulu yang kita boleh pergi tentang ciri keistimewaan yang 78. InsyaAllah kita akan sambung lagi ciri keistimewaan yang 79 dalam siri yang akan datang. Jadi kesimpulannya, hadis-hadis tentang ziarah kubur, dibentangkan amalan orang mati tahu pada malam Jumaat itu, kata di para ulama itu tidak jelas ataupun tidak sahih. Pergilah ziarah kubur bila kita ada kelapangan, bila kita rasa kerah hati, kita ziarah kubur untuk lembutkan hati kita. InsyaAllah semua, bila kita ziarah kubur mak ayah kita tahu dia kita mari bila. Kalau tak pergi pun kita sentiasa doa juga sampai pahala kepada mereka, insya-Allah. Jadi kita sambung dalam siri yang akan datang, insya-Allah, ciri keistimewaan yang ke-79. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.